Mulutnya manis, bijak laksana, barang lakunya semuanya kena. Putih kuning, unsur sederhana, memberi hati gundah gulana. Dapatlah nama Putri Zubaidah, awal dan akhir tidak sudah. Sebarang lakunya memberi faedah, menundukkan orang terlalu mudah. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Saya Izmail Muhammad. And harap-harap semua sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta ya. Pada kali ini, kalau saya mengatakan Siti Zubaidah, apa korang ingat? Makcik? Bukan siapa-siapa punya makcik, tetapi si Siti Zubaidah ni adalah seorang tokoh ataupun Sri Kandi lah. Dikirakan Sri Kandi. Kisah beliau ni terjadi pada zaman kegemilangan kerajaan ataupun negeri Kembayat Negara, ataupun juga dikenali sebagai Champa. Tahu tak Champa? I have no idea. So untuk korang yang millennials di luar sana, ataupun korang-korang yang masih tak tahu apa tu Champa, Champa ni sebenarnya adalah negara Vietnam sekarang. So for your info, penduduk Vietnam pada zaman sekarang ni sebenarnya mereka bukanlah penduduk asli di sana, tetapi penduduk asli Vietnam adalah suku kaum Cham ataupun Champa. Sebuah negeri ataupun sebuah kerajaan yang sangat termasyhur lah pada zaman dahulu kala. Dipercayai setanding lah dengan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Namun dipercayai kerajaan Champa ni telah diserang oleh Puak Da Viet, ataupun dalam syair Siti Zubaidah digelar sebagai negeri Cina. So negeri Cina ni dianggap sebagai Da Viet lah. Da Viet menyerang negara Champa ni sehingga kirakan ada peperangan lah di antara Champa ataupun negara Kembayat Negara ni dengan negeri Cina ataupun Da Viet pada masa dahulu. So untuk korang di luar sana yang masih kurang kenal tentang syair Siti Zubaidah ni, syair Siti Zubaidah adalah juga digelar sebagai syair Siti Zubaidah Perang Cina ataupun China, atau juga dikenali sebagai syair Siti Zubaidah. Ia merupakan sebuah syair yang romantik, tentang cinta, keberanian dan ketaatan Siti Zubaidah ni terhadap suami beliau lah, iaitu Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin ni telah ditawan oleh puteri-puteri Cina ataupun China, dan actually sumber-sumber tentang syair Siti Zubaidah ni agaklah terhad lah. So expect my
video saya ni agak agak singkat lah. Oh, hell no! Dan tahukah anda syair Siti Zubaidah ni sampai sekarang belum lagi dikenal pasti siapakah pengarang dan juga penulis karya yang sangat masyhur lah dalam alam Nusantara ni. Very mysterious Tapi sebelum itu, pada korang-korang yang belum lagi subscribe, dipersilakan subscribe channel saya yang mengisahkan tentang ataupun berkontenkan sejarah dunia dan juga tentang tokoh-tokoh masa lalu. Dipersilakan. Anyways, kisah tentang Siti Zubaidah ni sempat difilmkan pada tahun 1961 dan dibintangi oleh para pelakon-pelakon yang handal lah, seperti Maryam Menado dan juga Nordin Ahmad. Dan Maryam Menado ni membawa watak sebagai Siti Zubaidah dan Nordin Ahmad sebagai Sultan Zainal Abidin. So, tentang Siti Zubaidah ni, beliau tinggal di sebuah pulau yang bernama Pulau Peringgi, dan beliau tinggal bersama-sama dengan ayahanda beliau yang digelar sebagai pendeta ulama. So, mengikut cerita, mereka ni sebenarnya daripada kerabat diraja lah, tetapi ayahanda beliau memilih untuk hidup sebagai orang-orang biasa. So, di pulau itu, Siti Zubaidah ni diterapkan dengan pendidikan agama, bacaan Al-Quran. So, beliau ni sangat, kata orang tu, terdidik lah dari segi agama. Si Sultan Zainal Abidin ni pula, beliau adalah Sultan kepada Kembayat Negara ataupun juga dipercayai sebagai negara Champa lah pada waktu itu. So, beliau ni pada waktu itu, beliau pada satu malam tu beliau bermimpi bertemu dengan seorang wanita yang jelita. So, pada beliau ini adalah satu alamat lah yang beliau akan bertemu dengan jodoh beliau. So, dengan rasa penasaran ataupun excitement, beliau mulalah mencari wanita yang beliau percayai wujudlah sebagai jodoh beliau. So, bersama-sama dengan angkatan beliau berlayar ke sana kemari dan sampailah beliau di Pulau Peringgi. Dan di Pulau Peringgi ni beliau terdengarlah tentang Siti Zubaidah ni yang sangat cantik jelita. Bukan sahaja cantik jelita, tapi juga pandai pula mengaji. Siapa yang tak nak kan? Masya Allah. Jadi Sultan Zainal Abidin ni pun jatuh hati dengan Siti Zubaidah dan juga beliau persuntingkanlah Siti Zubaidah ni sebagai isteri beliau, dan tidak secara langsung menjadi juga permaisuri istana. Dan dibawalah pulang ke negeri Kembayat Negara ni. Lalu di sana Siti Zubaidah tidak disukai lah oleh ibunda Zainal Abidin ni, kerana dianggap tak setaraf lah dengan mereka, kerana mereka beranggap Siti Zubaidah ni hanya orang kebanyakan, orang biasa. Tapi pesan daripada ayahanda Siti Zubaidah ni supaya merahsiakan tentang status beliau, di mana beliau ni sebenarnya adalah daripada keturunan diraja. Jadi pendekkan cerita, ada satu kejadian di mana seorang pedagang daripada China ni, beliau ni telah membuat tipu daya lah semasa berdagang di negara Kembayat Negara ni. Lalu pedagang Cina ni telah pun dihukum penjara
Dengan itu berita ini telah pun sampai di negeri China, dan pada masa itu negeri China diperintah oleh puteri-puteri lah. I am shocked and appalled. So mereka iaitu negeri China terasa terhina lah. Dengan tindak balas, mereka pun mula menyerang negara kembayak negara ni. Lalu apabila mereka menyerang, mereka menawan Sultan Zainal Abidin dan membawa Sultan Zainal Abidin ni ke negara mereka, iaitu negeri China, sebagai tawanan. Dan Siti Zubaidah ni pun merasa sedih lah kan dengan penangkapan suami beliau. So Siti Zubaidah berhasrat lah untuk menyelamatkan suami beliau, lalu menujulah ke negeri China untuk berperang, ataupun pada masa itu dah Viet lah. So dalam perjalanan menuju ke China ataupun negeri China, beliau pergi dalam keadaan hamil. So sempat beliau melahirkan anak beliau di dalam hutan keseorangan diri. Tetapi anak beliau tu sempat diserahkan kepada seorang pemuda yang bernama Muhammad Tahir. Selepas itu beliau melanjutkanlah perjalanan menuju ke negeri China untuk menyelamatkan suami beliau. Sekejap penat, aus. Astaghfirullahaladzim. So dalam keadaan berperang tu, beliau menyamar sebagai seorang lelaki dan tidak secara langsung sebagai seorang askar apabila beliau tiba di negeri China. Dan beliau ni berhadapan dengan banyak cubaan dan juga rintangan dalam usaha untuk menyelamatkan suami beliau. Namun dalam perjalanan beliau bertemu dengan seorang puteri yang bernama Puteri Ruqyah daripada negeri Yunan. Puteri Ruqyah ni melarikan diri daripada Raja Yunan lah, iaitu seorang raja yang zalim. So dengan itu, pendekkan cerita, Siti Zubaidah dan juga Puteri Yunan ni telah bergabung dan mereka bersepakat untuk menolong antara satu sama lain. So Siti Zubaidah ni pun menolong Puteri Ruqyah dengan menyerang Raja Yunan yang zalim itu, lalu dapat menumpaskan tahta Raja Yunan, lalu mengembalikan tahta kerajaan kepada Puteri Ruqyah. Selepas itu mereka pun menuju ke negeri China untuk menyelamatkan suami Siti Zubaidah, iaitu Sultan Zainal Abidin. So apabila mereka sampai di negeri China, mereka berdua menyamar sebagai penari. So dengan itu mereka dapatlah memasuki di dalam kawasan istana dan menyelunduplah ke dalam kawasan penjara dan membebaskan suami beliau dengan melawan tentera-tentera Cina di dalam istana. So setelah membebaskan suami Siti Zubaidah ni, iaitu Sultan Zainal Abidin, mereka dapat menangkap puteri Cina dan menjadikan puteri Cina ini tawanan untuk negeri kembayat negara. Lalu sebelum mereka kembali ke negeri kembayat negara, Siti Zubaidah ni sempatlah memberitahu kepada suami beliau tentang rahsia yang selama ini beliau merahsiakan kepada suami beliau, iaitu identiti sebenar beliau, iaitu daripada kerabat diraja lah. Saya kurang pasti daripada kerabat diraja yang mana. Namun pendekkan cerita, mereka kembali ke kembayat negara dan juga dengan
puteri Cina sebagai tawanan. Baiklah, itu dia serba sedikit tentang kisah Siti Zubaidah. Namun sumber-sumber beliau ni agak terhad lah, dan pada anda di luar sana yang lebih tahu tentang kisah Siti Zubaidah ni, bolehlah muatkan info-info terhadap Siti Zubaidah ni di ruangan komen di bawah. Okay, anyways, jika anda di luar sana ada cadangan untuk video yang akan datang tentang sejarah-sejarah dan juga tentang tokoh-tokoh pada masa lalu, bolehlah memberi cadangan di Instagram saya. Silakan DM, okey? Yang telah saya linkkan di channel saya, okey? Anyway, sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, okey? Bye.